Kita ada 2 hari. Assalamualaikum Keti, sehat? Alhamdulillah, Swak. Alhamdulillah, bolehlah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Suara clear ke? Okey, alhamdulillah. Baik. Sekejap nak alih ni jauh tak? Video nak pasang, nak rakam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi, hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat menyambung kuliah Asmaul Husna yang sudah lama ditangguhkan akibat beberapa masalah kesihatan, ya, insya-Allah. Jadi pagi ini Allah beri keizinan, dengan rahmatnya kita boleh sambung semula kuliah. Dan jazakumullah pada sahabat-sahabat semua yang sudi masuk untuk sama-sama kita belajar balik, ya, mengenai Asmaul Husna. Kita sambung semula. Baik sahabat-sahabat semua, kita akan lihat siapa yang ada kitab, ialah muka surat 261. Ya, kita Asmaul Husna muka surat 261. Nama Allah Al-Basir disebut lebih daripada 40 ayat Al-Quran. Jadi nama Allah Al-Basir ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran lebih daripada 40 ayat. Banyaklah. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau baca Quran nanti dapat ada ayat Al-Basir, perkataan Al-Basir, kita kena ingat. Kan? Kita ingat dalam dalam peringatan kita tu, yang kita belajar ini, basir tu makna apa, al-basir makna apa. Baik, di antara ayat yang diberi ialah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Ya, basir, ya. Inna Allah kana sami'an basira. Ini surah An-Nisa ayat 58. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sama juga wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya dia Maha melihat segala sesuatu. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sungguh dia Maha teliti terhadap keadaan para hambanya dan Maha melihat. Wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabirum basira. Siapa ni ya? Tolong tutup suara, boleh cek apa tak tahulah. Tolong tutup suara ya. Okey, terima kasih. Jazakillah. Okey. Jadi Ustazah hanya nak ambil sedikit tadabbur ayat yang akhir sekali tu. Surah Al-Isra ayat 17.
Ya, surah Al-Isra ayat 17. Siapa ada Al-Quran boleh buka surah Al-Isra ayat 17. Kita ambil sedikit yang tu. Tadabbur. Kalau nak ambil semua tu tak sempat. Jadi kita kejap nak tutup pintu. Baik sahabat semua. Kita tengok ya surah Al-Isra ayat 17. Kejap. Mana tadi ya? Al-Isra ayat 17. Okey. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Ya, ulang balik ayat tu. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Maksudnya, dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Ya. Okey. Jadi ayat yang dalam buku tu separuh je diambil ya. Dia Ustazah baca ayat penuh. Tadi wakam ahlakna yang tu. Maksudnya, dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Jadi kita tahulah latar belakang kaum Nuh yang mendurhakai Nabi Allah Nuh alaihi salam, termasuk anak dia kan yang tak beriman kepadanya. Baik. Jadi kita nak tengok di sini ialah maksud ayat ini, kita nak bertadabbur sedikit, iaitu di mana ayat ni Ustazah baca dari tafsir Al-Munir ya, juzuk 8, jilid 8. Ini merupakan peringatan penting dan ancaman bagi para pendusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap zaman. Maknanya ayat ini merupakan ancaman, peringatan kepada orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada zaman Nabi saja, tapi setiap zaman sampai hari kiamat, termasuklah pada hari ini, ya. Jadi ayat ni mengandungi dalil bahawa para nabi dan semua sejak Adam hingga nabi itu semuanya bawa Islam. Ya, semua nabi bawa Islam. Sahabat maaf terganggu sekejap, ada wakaf pula ya. Sekejap ya. Okey, ada wakaf pula tu. Kalau Ustazah angkat habis terkeluar lah. Boleh dengar ya? Boleh? Boleh sahabat dengar? Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Baik. Jadi, disebut dalam tafsir ni, jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh sejarak 10 abad. Lama tu. Lepas Nabi Adam wafat, nak dibangkitnya, diutus Nabi Nuh tu 10 abad. 1 abad berapa tahun? 100 tahun kan? Maknanya 10 abad baru dilantik Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita tahu umat Nabi Nuh derhaka pada dia, dan begitu juga ini adalah ingatan Allah Subhanahu wa taala bahawa
Allah berfirman, wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Allah yang Maha mengetahui dosa-dosa makhluknya. Dia menghitung semua perbuatan dan maksiat mereka. Tiada satu pun dari perbuatan orang-orang musyrik yang lain yang tidak diketahui. Jadi Allah nak tunjuk cukuplah, dia kata Allah tahu semua dosa makhluk. Nanti kita akan bincang apa makna al-basir. Ya, apa makna al-basir? Allah tahu semuanya apa yang dibuat oleh makhluk. Lalu disebut di sini, ya, Allah akan balas perbuatan makhluk ni, perbuatan umat yang durhaka pada Allah. Dia mengetahui seluruh perbuatan sama ada baik atau buruk. Tak ada sesuatu pun yang samar di hadapannya. Ya, Allah Maha mengetahui. Sebab itu diterangkan ya dalam tafsir ni, dia kata jika kemaksiatan bermaharajalela di sesuatu negeri tanpa adanya tindakan mencegah, ia akan menjadi sebab celakanya seluruh penduduk tempat tersebut. Tu sahabat semua, Ustazah baca balik. Ini dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah menyebut, jika maksiat sesebuah negeri itu, tempat itu bermaharajalela, tidak ada tindakan mencegah, ia akan menjadi sebab celakanya seluruh penduduk tempat tersebut. Celaka bagaimana? Celaka yang dimaksudkan, satu, terdedah pada azab Allah. Yang kedua, merosakkan akhlak penduduk tersebut. Sebab mereka akan ikutlah maksiat yang dibuat itu, terpengaruh. Kejap ya. Mari. Tak apa. Tak apa. Yang mana ni? Kat sini, nak minta sini kat sini. Oh, sini. Hari ni tukar satu saja. Ya? Tukar satu saja. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Kejap ya sahabat. Maaf semuanya, hari ni ada banyak gangguan. Ada berkebetulan pula ya, takdir Allahnya ada orang nak datang sebis air ya, penapis air. Baiklah sahabat semua, ulang balik tadi. Jika maksiat bermaharajalela satu tempat tu atau negeri tak dicegah, maka menjadi sebab celakanya penduduk tu. Ya, sebab tu kita takut kalau berlakunya maksiat, kita anjurkan maksiat, maka ia terbentang, terdedah kepada kemurkaan Allah. Ya, sebab tu orang bantah konsert-konsert tu, ya, maksiat tu, perjudian, apa lagi, ya, judi, naik kelab malam, apa banyak berlaku maksiat ya. Kita tengok macam Ustaz Azhar Idrus dedahkan bagaimana dia jumpa anak-anak muda perempuan kan mabuk daripada keluar dari kelab malam dan sebagainya. Jadi kalau kita sebuah negara Islam wajib tutup tu kan, cegah yang tu. Ya, itulah ya, arak sebagainya untuk orang Islam memang tidak dibolehkan ya. Baiklah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini dia mengetahui seluruh perbuatan penduduk, baik atau buruk. Tak ada satu pun yang samar. Al-Khabir dalam ayat ni khabiran basira. Lepas basir ni kita akan belajar Allahu ya Khabir. Nama Allah yang Khabir. Khabir ni maknanya dia tahu segala-galanya. Sedetailnya apa dalam hati kita dan semua perkara yang halus, walaupun benda tu kecil. Dia Allah tahu segalanya. Itu makna khabir. Nanti kita akan bincang. Sementara basir ni melihat semua perbuatan. Nanti kita akan tengok sebentar lagi. Ya, Allah Maha melihat segala-galanya. Sama ada dalam tubuh kita pun Allah boleh lihat. Sebab itu Allah boleh nilai ikhlas ke tidak
amalan kita. Ya, baik. Okey, habis yang tu kita masuk kepada makna al-basir. Okey ke sahabat semua, boleh faham? Boleh faham? Alhamdulillah, terima kasih Fatimah. Ya, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Seterusnya kita lihat muka surat 262 ya. Al-Basir, buka muka surat 262 sahabat-sahabat semua ya. Nampak dah separuh, tak sampai separuh lagi kitab kita ni. Alhamdulillah, Allah masih izin kita boleh belajar lagi ya. Al-Basir, basir, sok tu ya, basir. Zat yang maha melihat segala sesuatu. Dia ada 7 perkara di sini. 6 perkara. 7 benda yang perlu kita faham mengenai makna Al-Basir. Pertama, Allah melihat segala sesuatu walaupun halus dan kecil. Allah dapat melihat walaupun benda tu halus dan kecil. Okey, satu. Yang kedua, Allah melihat seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari yang gelap. Ya, Allah maha melihat seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam hari yang gelap. Cuba sahabat bayangkan, malam tu gelap, semut tu hitam, batu pun hitam. Ya, bayangkan ada satu pantai batu hitam, kan? Batu hitam, semut hitam, malam gelap. Allah nampak. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Apatah lagi kita ni berapa juta kali semut, kan? Allah nampak apa manusia buat. Allah tahu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah melihat proses pencernaan makanan dalam organ tubuh kita. Ya, Allah melihat aliran darah. Itu satu dulu. Ketiga, Allah melihat proses pencernaan makanan dalam organ tubuh kita. Ya, Masya Allah, subhanallah. Allah nampak semua proses pencernaan, proses pengisaran makanan dalam tubuh kita. Sebab tu sahabat semua, kita kena makan makanan yang halal, kan? Allah nampak. Ya, Allah lihat macam mana proses pencernaan dia, baik ke tidak, betul ke tidak, kan? Ya, kita yang orang-orang tua-tua ni banyak masalah, kan? Makan ubat banyak adalah masalah perut kita tu. Ya, moga Allah sembuhkan kita semua. Ya, tu yang ketiga. Yang keempat, Allah melihat aliran darah di urat nadi kita. Allah nampak aliran darah di urat nadi kita. Dalam urat nadi kita tu aliran darah. Allah maha melihat. Ya, jalan ke tidak, tersumbat ke tidak, ada apa namanya tu, kat jantung tu ada blok ke tidak. Tu yang doktor, manusia nak lihat, nak buat macam mana nak lihat aliran darah kat urat nadi, kat urat jantung tu. Apa tu, nak lihat tu kena pakai satu alat. Siapa yang pernah buat angiogram dia tahulah, kan? Kena ada alat dia boleh suluh tu. Manusia begitu lemah, kan? Kena guna alat-alat tu apa ratus ribu harganya. Allah maha melihat segalanya. Subhanallah. Sebab tu kita disuruh sentiasa sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terlalu besar, terlalu maha suci Allah, terlalu besar kasih sayang Allah pada kita. Okey. Kelima, Allah melihat segala sesuatu yang ada di bawah 7 lapis bumi. Allah melihat 7 lapis bumi itu pun Allah nampak. Asal ke kita yang duduk atas bumi ni, kan? Allah maha melihat. Yang keenam, dia melihat yang berada di atas 7 lapis langit. Yang 7 lapis langit pun Allah melihat juga. Allah nampak. Dia melihat keadaan kerdipan mata dan mata manusia yang khianat. Masya Allah, subhanallah. Dahlah 7
7 lapis bumi Allah nampak, 7 lapis langit Allah nampak. Allah lihat kedipan mata kita. Mata kita ni berapa kali kedip kita pun tutup tak tutup tu kan. Kita tak terkira. Allah Maha melihat. Dan Allah tahu mata manusia yang khianat. Jadi ada 6 tu ya sahabat semua. Allah melihat kedipan mata. Yang ke-6, yang ke-7. Dia Allah tahu mata yang khianat. Apa dia mata yang khianat? Sebelum tu Ustazah ulang balik. Al-Basir, zat yang maha melihat segala sesuatu. Allah lihat apa disebut dalam kitab ini? Pertama, Allah melihat sesuatu yang halus dan kecil. Kedua, Allah melihat seekor semut hitam. Ini contoh, duduk di batu hitam dalam malam gelap. Ketiga, Allah melihat proses pencernaan makanan dalam tubuh kita. Ini contoh-contoh ya. Keempat, Allah melihat aliran darah kita. Kelima, Allah melihat segala sesuatu di bawah 7 lapis bumi. Ada galian ke, ada minyak ke, ada emas dan sebagainya. 7 lapis bumi yang kita korek itu selapis pun tak habis. Ya. Dan Allah melihat di atas 7 lapis langit. 7 lapis langit. Yang orang kata orang naik tu tak baru lapis pertama ya. Dia melihat kedipan mata dan mata manusia yang khianat. Allah tahu kedipan mata kita dan Allah melihat kedipan mata yang khianat. Kerana kita tahu nak sentuh sedikit, nak sentuh sedikit mengenai mata tadi kan ada disebut. Kita tahu bahawa tugas mata sebenarnya ialah untuk melihat perkara-perkara yang baik ya. Jadi Allah beri kita sepasang mata. Kita dah belajar kitab ini dan sekarang diajar oleh anak dia Fatimah. Sekarang kan penawar hati. Dulu pun kita pernah belajar di mana Allah beri kita sepasang mata nak lihat dunia, nak untuk faedah dunia dan akhirat. Dia lihat apa? Allah suruh lihat ciptaan Allah, Allah suruh lihat Al-Quran, Allah suruh guna mata ke masjid, menimba ilmu macam yang kita ada sekarang. Ya tak? Menimba ilmu macam kita ada. Ya, menuju ke masjid untuk baca Al-Quran, ya, untuk melihat keindahan alam. Namun ada orang yang dikatakan mata yang khianat ialah melihat benda yang haram. Melihat orang-orang. Sekarang nak lihat orang-orang senang je, tengok handphone banyak kan. Melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah, ya, yang lucah-lucah adalah haram. Itu maksudnya. Oleh itu kita kena jaga mata sebab Allah Maha melihat mata kita. Apa kedipan mata kita. Sebab tu ada dalam grup Ustazah dah beri doa. Kalau yang tak ada nanti Ustazah hantar balik. Di mana ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, doa supaya mohon Allah jaga hati kita, amal kita dan mata kita daripada khianat. Bunyi doa tu, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ulang balik ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Maksudnya, ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak. Itu satu. Amalan kami daripada riak. Ini amat penting. Allah Maha melihat hati kita, ikhlas ke tidak. Jadi disuruh kita berdoa supaya Allah bersihkan hati kita daripada riak. Lidah kami daripada dusta, mata kami daripada khianat. Yang tadi itu. Mata-mata yang khianat. Wa a'yunina minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sungguhnya engkau Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dada.
tu ya. Ini ada kaitan dengan tajuk Al-Basir. Hari ni kita belajar doa tu. Siapa yang selalu baca munajat, memang ada dalam buku zikir munajat ya. Allahumma tahhir qulubana. Nanti Ustazah hantar kepada semua grup lah, insya-Allah. Baik, sama-sama kita amalkan. Sebab kalau kita ada riak kan, maka sia-sialah amalan kita. Baik, kita sambung lagi ya. Muka surat 262. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Basir mengandungi erti bahawa Allah dengan kesempurnaan penglihatannya mampu melihat secara terperinci bentuk semut berikut organ tubuhnya, daging, darah, otak maupun pembuluh darah. Allah mampu melihat semut itu berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap. Maknanya kata Ibnu Qayyim, Allah ni Al-Basirnya Allah ni maha sempurna penglihatan dia. Allah boleh melihat secara terperinci dan detail apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang di langit dan di bumi yang kita dah bincang, sehinggalah semut kecil pun Allah dapat melihat sepenuhnya ya. Baik. Seterusnya Ustazah langkah kepada muka surat 264. Ya, kita terus pergi ke 264. Kita ambil ringkas-ringkas saja sahabat semua. 264. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Sungguh Allah melihat segala yang berada di lautan dan di balik gulungan ombak yang bergejolak, sebagaimana Allah melihat arasnya yang dia jadikan sebagai tempat persemayamannya. Jadi Allah ni tak ada yang tersembunyi pada Allah. Allah melihat semuanya. Allah melihat segala yang ada di lautan. Malah ombak bergulung kat laut tu pun Allah tahu apa dalam ombak tu. Masya Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Allah melihat arasnya, tempat bersemayamnya Allah. Allah saja yang mengetahui. Jadi sahabat-sahabat semua, apa yang perlu kita buat? Ya, apa yang perlu kita buat? Apa tindakan kita apabila kita beriman pada Allah? Nama Allah Al-Basir. Bukan setakat beriman saja, percaya saja atau bilang saja memang bagus. Disuruh kita mengingati nama Allah 99. Tetapi setiap nama itu ada tuntutan dalam hidup kita. Ya, ada kewajipan yang kita buat. Itu baru ada maknanya kita beriman pada nama-nama Allah. Sama juga kita belajar sifat 20. Ya. Jadi apabila kita beriman, percaya dan kita belajar bahawa Allah itu Al-Basir, maha melihat sedetail-detailnya, maka pertama, menuntut agar para hambanya sentiasa merasa hina. Satu, kita perlu ada rasa hina pada diri kita. Kita ni lemah. Dapat nampak hak depan kita je lah. Belakang pun kena paling, betul tak? Kan? Kalau nak lihat hak depan tu je. Sekitar kita sahaja. Kita tak tahu apa yang berlaku. Anak-anak kita duduk jauh, kita tak tahu apa yang berlaku. Apa dia buat. Betul tak? Lemahnya kita. Ya, kita duduk sini, kita tahu apa kat tandas. Apa belakang rumah. Itu semuanya tu. Ya. Satu hina, bila rasa hina kita kena kagum pada Allah. Ya, taat pada Allah. Dan apa tugas yang kedua? Tunduk. Tunduk tu makna apa? Tunduk tu tunduk kepada perintah Allah. Apa makna tunduk? Tunduk tu maknanya kita taat, patuh kepada apa saja arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Serta berada dalam pengawasan Allah. Itu yang ketiga. Kedua tu tunduk. Tunduk tu bukan tunduk sembahyang saja. Tunduk maknanya akur pada arahan Allah yang berupa suruhannya dan larangannya. Kena buat suruhan, kena tinggal larangan. Sebab apa kita kena buat suruhan dan tinggal larangan? Mengikut syariat Allah tu.
Sebab kita beriman kepada nama Allah Al-Basir. Sebab Allah Maha melihat. Kalau kita cuai daripada tak tunduk, tak ikut perintah Allah, Allah melihat. Malaikat akan catat, akan didakwa di akhirat sebagai berdosa. Allah lihat. Walaupun kita duduk sorang-sorang je kat rumah, tak ada orang lihat pun, apa peduli, tak nak sembahyang, tak apa. Kan? Tapi apabila kita kenal Allah Al-Basir, Allah nampak walaupun kawan kita tak nampak. Ya, di sini perlunya kita tunduk pada syariat Allah. Yang ketiga ialah kita mesti mengakui, sedar kita berada dalam pengawasan Allah. Kita panggil apa tu? Muraqabatullah. Allah Maha melihat. Kita kena sedar bahawa kita ni sentiasa berada di bawah pengawasan Allah, pemerhatian Allah. Yang kita sebut kalau kita pergi pasar raya mana-mana kan ada CCTV. Pengawasan, penglihatan Allah lebih jauh, lebih berkuasa daripada CCTV. Itu kecil je, kita tu je. Kalau orang sembuh hitam, cat hitam kat cermin CCTV tu habis lah. Kan? Tak nampak lah. Kan kita tahu taktik pencuri, ada yang nak masuk rumah, dia sembuh lu cat hitam kat situ. Habis. Tak ada apa. Ya, sahabat semua. Tak nampak dah lah. Dia cabut wayar, dia habis. Sebab kita terlalu lemah ciptaan manusia ni. Ciptaan Allah maha luas, maha sempurna, maha detail. Okey, seterusnya meningkatkan kualiti ibadah serta menjauhi perbuatan maksiat. Kita hendaklah meningkatkan kualiti ibadah. Macam mana nak tingkatkan kualiti ibadah? Iaitu kita kena memperbaiki ibadah kita. Dari tak khusyuk jadi khusyuk, ya. Ibadah yang lebih baiklah, lebih berkualiti, lebih bermutu. Ya, solat lebih kurang, lebih baik, ada tamakninahnya. Ya, begitu juga Al-Quran. Kalau kita kata tingkat kualiti, bukan saja kita nak kerja juzuk, tetapi kita nak faham, kita nak beramal, nak bertadabbur. Ya. Serta jauhi perbuatan maksiat dan dosa. Orang yang beriman pada nama Allah Al-Basir sentiasalah jauhi perkara maksiat dan dosa. Baiklah sahabat-sahabat semua, Ustazah rehat sekejap. Nak minta para sahabat, boleh tak ulang balik? Siapa yang boleh? Nama Allah Al-Basir ni ada beberapa makna dan menuntut kita buat apa. Kita kena buat apa yang Ustazah baru sebut tadi. Boleh tolong jawab? Ada tak ni semua ni? Cepat-cepat. Boleh satu seorang pun tak apa. Cuba Mas. Ya. Ya, betul. Ya, jazakillah, betul. Barakallahu fiik. Ya, rasa hina pada Allah, rasa kagum pada Allah. Okey, bila hina tu kita rasalah kita hamba. Okey. Lagi, siapa pula nak cuba? Hina, kagum, lagi? Betul. Cepat sahabat. Siapa lagi? Ya. Okey, betul Saudara Salina, barakallahu fiik, jazakillah. Patuh pada arahan Allah, tinggal arah larangan Allah. Allah melihat segalanya. Di malam ni cuba kita muhasabah, kan? Sebab tahajud tu bukan saja istighfar, juga muhasabah. Berapa banyaklah kita durhaka pada Allah, yang Allah lihat kita semua. Malu kita pada Allah, kan? Jadi janganlah kita mati nanti kita bawa juga dosa itu. Sepatutnya kalaulah ditakdirkan kita meninggal, biarlah dosa itu dah kita tinggal juga. Kan, tinggal. Makna dalam arti kata biarlah dosa itu diampun oleh Allah. Ya, bukan dibawa bersama di alam barzah dan di akhirat. Ya, jadi kalau kita bangun tahajud malam, istighfar, sebelum istighfar tu muhasabah diri.
Banyak manalah aku ni durhaka. Banyak benar lah. Dengar orang pun banyak. Dengar Allah pun banyak. Lepas tu baru istighfar. Sebab itu ulama mengajar kalau kita belajar. Ustazah pernah sebut dalam buku Dunia Bukan Syurga, Dr. Abdul Basit tu kan. Dia kata macam mana cara kita nak menangis. Kadang kita jadi kerah juga mata tu kan. Nak menangis ialah kita kena senaraikan dosa-dosa kita. Banyaknya dosa tak tersenarai, sahabat semua ustazah lah. Ya, tak tersenarai. Nak tulis pun tak habis nak tulis, banyaknya dosa. Moga Allah ampun dosa-dosa kita. Sebab Allah melihat, malaikat mencatat. Ya. Baik, lagi apa lagi sahabat? Ya Ruby, betul. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Sedar kita ni dalam pengawasan Allah, muraqabatullah. Kalau kita belajar dulu 1 2 3 123 ke apa tu, betul tak? Yang Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Betul ke 132 ke 123? 132. Antaranya dia kata zikir paling tinggi seorang mukmin pada Allah ialah muraqabatullah. Ustazah ingat lagi Ustazah ngajar buku tu dulu, dah habis khatam dah buku tu ya. Masa kat dalam Facebook Kota Melaka. Dia kata zikir tertinggi bukan subhanallah alhamdulillah, itu zikir juga, tapi paling tinggi, tahap tertinggi ialah apabila seorang itu berada dalam muraqabatullah. Menghayati muraqabatullah makna apa? Sentiasa sedar Allah sentiasa melihat dia. Maknanya hati dia sentiasa ingat pada Allah, bahawa Allah sentiasa lihat dia. Itu zikrullah yang tertinggi. Kita ni yang jadi buat maksiat tu terlupa sekejap Allah melihat kita. Tak ingat ke ngopak-ngopak ke orang tu. Allah tengok kita tu. Allah catat tu. Terlupalah tu. Kan? Sebab itu kalau kita nak selamat, kita mesti ingat Allah sentiasa berada mengawasi kita. Muraqabatullah. Mira alif qaf bata, muraqabatullah. Allah sentiasa mengawasi kita. Sebab tu yang inilah yang kita nak tanamkan konsep muraqabatullah pada anak cucu kita supaya dia takut nak buat maksiat. Ya, gerung ustazah dengar cerita-cerita remaja sekarang kan, waliyazubillah. Ya, takut ya Allah, moga Allah menjaga anak cucu kita semua, keturunan kita. Sebab tu kita ada doa kan, jadikanlah keturunanku, anak-anakku orang yang baik, ya, bukan orang yang jahat. Ada doa tu. Hari tu ustazah dah beri dalam kuliah duha. Baiklah. Okey. Habis tu ya. Sesiapa yang merenung ayat-ayat Allah dan satu lagi, sesiapa yang merenung ayat-ayat Al-Quran Karim yang diakhiri dengan nama ini, terdapat lebih 40 ayat, maka pasti ia akan mendapati hakikat ini dengan jelas. Okey, sekarang ni kita setakat ni boleh faham ke? Boleh faham sahabat semua? Alhamdulillah boleh ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau tak faham boleh tanya. Okey. Satu lagi ni. Sekarang ni kitab ini cuba menghuraikan makna-makna ayat-ayat yang diberi. Muka surat 264. Allah menutup firman-Nya dengan nama ini pada ayat. Maknanya dia petik, pengarang kitab ini memetik beberapa ayat Al-Quran yang ditutup dengan perkataan Al-Basir. Yang ditutup dengan nama Allah Al-Basir. Contohnya surah Al-Hajj ayat 61. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil laili wa anna Allah sami'un basir. Saya baca balik tak kena berhenti tu. Zalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Demikianlah kerana Allah kuasa memasuki malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguh
Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi hujung ayat ni, wa annallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Digabungkan sami' dan basir, dengar dan melihat. Kita dah belajar itu, Allah dengar sedengarnya, sedetailnya. Bisikan hati kita Allah dengar. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah mendengar semua suara pada malam atau siang, melihat semua gerakan mereka meskipun pada waktu dan keadaan yang berbeza-beza satu sama lain. Ya, Allah melihat semua gerakan kita pada waktu, walaupun pada waktu dan keadaan berbeza. Maknanya satu dunia ni kan waktunya lain. Ya, lepas tu keadaan berlain. Orang ni tengah tidur, ada yang sana tu tengah baru bangun, ada pergi kerja, semua Allah melihat. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang dicipta satu dunia, Allah nampak semuanya. Bukan pada manusia tetapi juga pada makhluk yang lain. Ya. Allah dengar, termasuklah di sini Allah mendengar rintihan doa kita. Sebab tu janganlah kita kecewa, kita sedih kalau kita diuji, kerana Allah Maha mendengar rintihan kita di siang dan di malam hari. Merintihlah pada Allah. Ya, rintihlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat seterusnya kita lihat pula ialah surah Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Asy-Syura ayat 27, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki pada hamba-hambanya, nescaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hambanya dan Allah maha melihat. Juga di sini Allah akhiri dengan basir, iaitu khabirum basir. Khabir tu kita akan belajar kuliah akan datang. Jadi Allah maha melihat hamba-hambanya, Allah teliti terhadap hambanya dan maha melihat. Dalam ayat ni Allah mengisyaratkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan bahawa dia maha melihat serta mengetahui keadaan sekalian hambanya. Dia melihat dan sekaligus mengetahui mereka yang berhak mendapat hidayah dan tidak berhak mendapatkannya. Yang ni kita takut sahabat semua. Ya, Allah mengetahui semua hambanya. Allah melihat semua hambanya. Dan Allah tahu yang mana yang berhak dapat hidayah dan yang mana tak berhak dapat hidayah. Yang tidak berhak mendapatnya. Allah melihat dan sekaligus mengetahui mereka yang layak mendapat anugerah kekayaan dan tidak layak mendapatkannya. Yang pertama yang kita takut ialah persoalan hidayah. Siapa yang berhak dapat hidayah, siapa yang tak dapat hidayah. Itu pun kita kena, sebab itu kita disuruh sentiasa berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina tu, ya. Dan doa yang lain lagi. Dan di mana tugas kita ialah kita hanya tugas kita menyampai. Tugas hidayatul taufik ialah hak Allah. Hidayatul irsyad tugas kita sampaikan ajaran kepada manusia, kepada anak-anak kita, ya, kepada murid-murid kita. Tapi tugas nak beri hidayah, beri kekuatan untuk laksanakan, itu adalah hak Allah. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa. Di samping berusaha mencari tempat yang boleh kita dapat hidayah. Baik sahabat semua, apa contoh tempat yang kita boleh dapat hidayah Allah? Siapa nak jawab? Cuba beri satu seorang. Sumber-sumber yang boleh kita dapat hidayatullah, hidayatul taufik dari Allah. Okey, sahabat semua, boleh satu seorang contoh. Betul, majlis ilmu, betul. Betul Saudara Salina, barakallahu fiik. Lagi? Apa lagi? Kita nak dapat sumber hidayah Allah ialah majlis ilmu.
Sebab tu jangan tinggal majlis ilmu. Nanti tertutup hati kita. Tu sumber hidayah kita, ya. Saluran untuk dapat hidayatullah. Lagi? Betul. Betul. Apa Tina, ya, berkawan dengan orang soleh dan solihah, ya. Okey. Lagi? Siapa boleh lagi? Tiap-tiap hari kita buat, pagi-pagi kita buat. Pagi-pagi kita buat apa? Ya, betul Mas. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kita melakukan amal soleh, kita bangun tahajud, kita bangun solat. Kan kita berdoa dalam solat tu kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Itu ialah lorong-lorong untuk kita mendapat hidayah Allah. Jangan tinggal itu. Dan juga ialah baca Al-Quran. Juga sumber hidayah Allah ialah baca saja tak jadi, tadabbur Al-Quran. Wajib masuk kelas tadabbur. Kalau tidak, tak faham. Ya, kena masuk kelas tadabbur baru kita faham. Ya, kelas tafsir atau tadabbur hampir samalah, tafsir itu lagi detail, ya. Baru kita faham Al-Quran. Itu contoh hidayatullah, ya. Lagi satu apa? Lain pada Quran, adik-adik kembar dia ialah kembar, ya. Betul, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis paling muda yang paling ringkas kita belajar hadis 40. Lepas tu Riyadhus Shalihin. Lepas tu kita belajar lagi hadis-hadis lain. Sekurang-kurang basic ada 2 tu, hadis 40, Riyadhus Shalihin. Tu dah lengkap dah, cukup dah bagi kita orang awam macam kita ni. Hak tu pun dah tak ingat. Betul tak? 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, itu contoh, ya. Jadi hati kita ni macam apa nak kata, macam tingkap lah. Kalau tutup dengan kain hitam memang tak masuk cahaya. Begitulah kalau tak pernah pergi majlis ilmu, tak nak mencari berusaha, bagaimana Allah nak beri hidayah? Ya. Jadi jangan tinggal perkara-perkara tadi. Baiklah sahabat semua. 10 minit lagi, ya. Kita sambung lagi 264 dah 265, muka surat 265. Kejap minum. (265) dalam ayat ini ada kita dah ambil. Kita tengok ayat lain pula, surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat para hamba-Nya. Maksud di sini bab rezeki pula. Siapa yang lapangkan rezeki? Ialah Allah. Allah boleh beri rezeki pada siapa yang dia nak. Allah boleh kurangkan, bataskan pada siapa yang dia nak. Dia maha mengetahui, dia maha melihat para hamba-Nya. Maknanya dia beri rezeki itu sesuai padan dengan keadaan hamba-Nya. Sebab tu kita lihat rezeki kita berlainan. Kan? Berlainan jenis. Berlainan tahap. Orang ni macam ni rezekinya, badannya sihat tapi hartanya kurang. Orang ni pula harta banyak, badan tak sihat. Berbagai-bagai lah. Sebab itu sempena kita baru dapat anak-anak cucu. Kita dah tak ada anak cucu yang mengambil SPM ke, siapa yang ada cucu-cucu saudara mara tu. Rizak peksa ni bukanlah penentu rezeki. Kan? Itu alat saja. Sebab kadang-kadang orang tu rizaknya tinggi tapi tak menjadi juga, kan? Yang tak ada A tu pula yang banyak Allah beri rezeki. Allah maha mengetahui. Allah beri rezeki ikut kehendak dia dan ikut kemampuan, kepadanan dengan kita. Ya. Jadi janganlah, sebab kita tengok dalam FB ada ayah yang kecewa kan, anak sedih tengok sikap ayah. Langsung tak ucap tahniah ke anak dia yang rendah rizak tu. Padahal banyak dah A, tak cukup straight A je. Masya Allah, kenapa macam tu kan? Jadi kita kena
berlapang dada tu dah anak dah berusaha habis dah kan. Jadi baliklah kepada qada dan qadar Allah. Memanglah orang suka tengok straight A. Kalau boleh straight A tu pula A plus semuanya. Kita tengok juga pada akhlak sebenarnya. Itu yang paling penting. Gitulah sahabat semua. Zaman kita dah habis dah. Zaman nak tengok anak-anak SPN ni habis dah. Okeylah. Okeylah. Allah juga menutup ayat berikut dengan menyebut nama Al-Basir. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada kafir dan di antara kamu ada mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah yang tentukan kafir mukmin, tapi kita kena berusaha untuk menjadi mukmin. Sebab keadaan sekarang kita tak tahu apa takdir Allah. Tugas kita sebenarnya berusaha untuk menjadi seorang beriman. Di mana kita tengok orang-orang kafir di serata dunia ni, masuklah negara kita, kemudahan untuk mencari kebenaran tu amat banyak. Boleh layari internet sebagainya, Google sebagainya. Kalau dia cari, Allah akan tolong dia, insya-Allah. Tetapi sikap mereka lah, dan tugas kita juga berdakwah kepada mereka. Itu penting ya. Baik, dari rezeki tadi juga Ustazah tambah lagi, janganlah supaya kita tidak kecewa dengan rezeki. Ada orang tu usaha keras dah tapi tak dapat juga rezeki, kan? Ada rezeki tu tapi tak banyak. Sebagaimana orang yang kaya, kita tengok ada orang tu ya Allah kayanya, rezeki dia lah, ya. Kita kadar kita bersyukur dengan apa yang ada. Ustazah ingat lagi Syekh yang Ustazah hantar tu. Siapa ingat ada Ustazah hantar Syekh tu beri 15 ciri qalbun salim. Kan? 15 ciri qalbun salim. Ustazah tolong salin 15 ciri tu. Dah hantar grup-grup. Di antara yang Ustazah ingat ialah ciri orang yang hati yang bersih, sentiasa sedar bahawa nikmat Allah sentiasa ada pada diri dia. Sesusah mana pun hati dia sentiasa sedar bahawa nikmat Allah tu sentiasa ada pada diri dia. Sakit macam mana pun ada nikmat lain yang Allah beri. Kita kena ada dalam diri kita tu. Kalau kita susah ke sakit ke apa, kita cari ada tak nikmat lain. Memang ada nikmat lain. Sakit kan? Sakit kaki, mata elok lagi. Betul tak? Sakit mata, bahagian lain ada. Nikmat Allah terlalu banyak. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat Allah, tak boleh dihitung. Jadi ciri orang yang hati salim, qalbun salim tu sentiasa sedar nikmat Allah terlalu banyak pada kita. Jadi janganlah kita merasa sedih tengok orang kaya, tak apalah, tu rezeki dia ya. Tapi kita kena sedih dengan amalan kita ya. Yang tu kena sedih. Orang banyak buat pahala ibadah, kita kurang kan. Kita tengok kawan kita rajin mengaji kan, rajin bangun malam, kita ni kurang. Orang boleh bangun pukul 4, kita pukul 5. Lepas tu pukul 5 tu dah lah tu lama pula duduk bilik air. Berapa lama duduk bilik air pula. Yang jenis sakit apa-apa kan. Jadi itulah kadar masing-masing. Tapi kita kena usahalah minta pada Allah supaya kita istiqamah dengan ibadah ya. Okey. Baik, banyak lagi ni. Ustazah pun rasa setakat ini sajalah kita habiskan muka surat 265. Allah Maha melihat orang yang soleh mahu tidak soleh, mukmin mahu kafir. Dia memberi ganjaran yang pantas bagi masing-masing. Subhanallah. Moga kita termasuk dalam orang yang soleh yang Allah beri ganjaran kepada kita. Moga jadi bekalan di akhirat nanti. Moga amal soleh kita buat tidak sia-sia. Allah terima. Janganlah Allah tolak, delete dengan sebab kita apa tu, riak dan sebagainya. Sebab tu kita baca doa tadi. Dalam ayat lain Allah pun mengakhiri dengan menyebut nama Al-Basir. Ini kita akan sambung
kuliah akan datang insya-Allah kalau Ustazah sihat minggu depan ya, kita buat setiap minggu lah insya-Allah. Minta maaf setakat ini tak dapat lagi balik ke Melaka, jadi kita buat online lah. Daripada tak ada baik ada, betul tak ya. Tapi begitulah, pasti sahabat-sahabat semua tak puas hati belajar kelas online ni, nak buat macam mana ya. Kelas fizikal lagi seronok sebenarnya, memanglah ustazah pun macam tu ya, apakan daya. Baik sahabat semua, rumusannya, kesimpulannya hari ini kita belajar tajuk Al-Basir, bermakna penglihatan Allah amat detail, amat mendalam ya, tahu segalanya, perjalanan orak kita, darah kita, perjalanan hati kita, niat kita ya. Oleh itu, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu menjadi hamba yang taat dan patuh pada Allah. Perlu sedar diri ni hamba, bukan diri ni bos, bukan diri ni toke. Kita ni hina, maka hinakanlah diri dengan taat dan patuh pada Allah. Jangan durhaka pada Allah ya. Hina tu dalam arti kata malu nak durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa tunduk dan patuh, sentiasa baiki kualiti ibadah. Jadi sembahyang ni pun kita kena baiki ya, semakin kosong ya, kena tahu maknanya dan sebagainya lah ya. Dan juga kita kena jauhi segala maksiat dan dosa. Kita kurangkanlah dosa. Kalau boleh nak sifar dosa. Tapi gitulah, kadang terbuat juga. Sama-sama kita kurangkan dosa dan maksiat. Kerana tak tahu bila Allah akan menjemput kita. Kita tak nak bawa dosa. Biarlah dosa itu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pada hari ini makna Al-Basir, Allah Maha melihat. Lantas pantulan dari kita menghayati makna Allah, nama Allah Al-Basir itu, kita menjadi seorang yang muraqabatullah, seorang yang sentiasa sedar Allah melihat kita. Mana nak buat je, Allah lihat ni, Allah tengok ni. Kan? Allah tengok kita ni. Ya. Jadi Allah Maha melihat apa yang kita buat. Lalu rasa takut kepada Allah, untuk derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya sekadar itu sahaja. Kalau ada apa-apa persoalan, perbincangan, bolehlah diajukan ya. Kalau saya tak dapat jawab, kita tangguh, saya tanya orang lain ya, ustaz-ustaz lain lagi. Ada soalan ke? Tak ada ya? Tidak ada? Ada? Ya, siapa ni? Fatimah ya, tak ada ya? Okey, terima kasih. Baik, kalau tak ada, diharapkan sahabat-sahabat semua faham dan sahabat-sahabat semua menghayati konsep Allah Al-Basir. Di akhir buku ni dia beri satu ayat Al-Quran yang boleh kita ulang. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kata pengarang buku ni, cukuplah ayat ini sebagai cambuk dan pencegah diri kita buat dosa dan maksiat. Anda kita kalau tengok kawan, okey. Surah Al-A'la ayat 14. Bukan, Al-Alaq. Iqra. Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalau kita kawan duduk-duduk, mula nak buat ngumpat, kita kata. Ya, buka surat 269 sampai ada buku. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tulis kat dinding tu. Kat dinding rumah tu tulis. Tidakkah dia tahu bahawa Allah melihat segala perbuatannya? Jadi nak jalan-jalan kawan kita pun nak ngumpat, kita berkata alam ya'lam bi anna Allah yara. Tak tahu pula makna, kena terjemah pula. Takkah dia mengetahui sesungguhnya Allah Maha melihat perbuatannya? Jadi tulislah di dinding kita tu, biar takut sikit kan. Allah melihat perbuatan kita. Surah Al-Alaq ayat 14. Al-Alaq. Jadi itulah penutupnya. Kita tutup, kita tangguh kelas kita ni. Jazakumullah khairan katsira.
kepada ketua kelas kita Puan Khatijah, Katie dan semualah yang ada ni, Ustaz Salina, Fatimah, Tini, Puan Ma, siapa lagi ramai tadi tu ya. Ada sebelah lagi yang Ustaz tak nampak, Kak Rahimah dan sebagainya. Ya, Nora sebagainya, Zura dan sebagainya. Minta maaf tak sebut nama sebab Ustazah ni guna handphone jadi tak nampak nama-nama tu ya. Jadi kita tutup, moga-moga Allah beri keberkatan pada kita, Allah beri kekuatan pada kita untuk menghayati muraqabatullah ya. Sama-sama Allah tingkatkan iman kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, jazakumullah, kunallah khairan katsira. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah.